korang kena estimate kena assume customer ni ada duit. Dari situ korang ada semangat. Walaupun sebenarnya kau tahu dah dia orang tak ada bajet. Tapi korang kena pitching. Betul. Kena menjual. Jangan saya tak ada bajet, tapi cuba approach ini produk kita, Different angle. So fresh. So fresh. So fresh, so fresh. Assalamualaikum, salam sejahtera guys, rakan-rakan kat luar sana. Korang masih lagi bersama kami dalam Kongsi Talk Show, di mana kita mengadakan satu platform. Kita akan cuba invite seramai yang boleh kreatif dan visual industry player dekat Malaysia ni untuk mengadakan sesi berborak. Tapi dalam masa sama kita try to educate dan share pengalaman antara satu sama lain supaya korang lebih faham apakah pergerakan terkini industri visual kreatif dekat Malaysia ni. Untuk sebarang pertanyaan, sebarang cadangan, korang boleh je layari laman YouTube kita orang ataupun Facebook. Kedua-duanya sama, facebook.com ataupun youtube.com/kongsitalkshow. Komen saja apa yang korang nak komen. Kalau korang ada sebarang cadangan, siapa-siapa yang korang rasa nak berada, yang korang nak tengok berada di dalam set kami ni menjadi sebagai salah seorang guest, boleh je ajukan orang kata apa, pandangan korang dan cadangan korang tu. Untuk yang terlepas episod-episod sebelum ni boleh layan terus, kita dah berpuluh episod dah berada di YouTube tu. You guys are free to share kalau korang rasa benda ni sangat membantu korang dan juga orang-orang lain. Dan untuk hari ni kita bersama seorang lagi tetamu. Macam di episod-episod sebelum ni kita pernah berborak pasal tentang producing the hard copy of kita punya artwork. Jadi hari ni tetamu kita ni memang kena kepada topik tu. Saya difahamkan beliau adalah salah seorang orang kata apa, penggerak ataupun pembikin hard copy, dan kita nak dengarlah apa yang kita boleh kongsikan untuk episod kali ni. So untuk tidak membuang masa lagi, kita nak minta tetamu kita untuk perkenalkan diri dia sendiri. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Ishak. Facebook pun samalah, Ahmad Ishak juga. Saya salah seorang daripada founder lah Probox Printing Frames. Kami lokasi kami di Equine Park. Oh, Equine Park. Okey. Apa dia? Kami antara produk yang kami buat macam biasalah. Kalau dalam printing ni frames, photobooks, apa lagi? Custom album. Okey. Itu main dia punya produk lah untuk kita orang buat. Macam frame pun ada few types dia. Dari segi size tu macam biasalah. Rasa kalau Boleh custom semualah. dia sama je macam mana-mana company printing yang lain. Cuma beza pada setiap orang kata kedai printing ni, beza dia pada dia punya orang kata finishing lah. Paper, jenis paper dia, jenis cover dia, cara binding dia. Kalau frame pun samalah. Ada banyak sangat bentuk. Okey. Kita mungkin kat luar sana ada yang dah mengenali, ada yang masih belum mengenali apa semua kan. So macam Ahmad dah beritahu tadi, Ahmad dah sebut pun nama produk tu dan nama company tu kan. Sebenarnya kita nak tahu sebut sedikit sejarah tentang macam mana boleh terwujudnya company ni. Apa yang membuatkan Ahmad come up dengan satu idea untuk buat produk ni. Okey, sejarah dia actually panjang lah. Tapi kita cuba pendek sikit. kan. Macam saya dulu masa belajar, saya banyak buat printing juga sebenarnya. Okey. Walaupun background saya engineering, tak ada related pun dengan apa kata graphic design ke fotografi ke whatsoever kan. Memang purely engineering. Tapi dalam masa belajar tu, start dari matrik lah, saya suka buat kerja-kerja printing. Okey. Maksudnya saya suka buat masa dekat matrik tu saya buat baju t-shirt college. Masuk universiti pun saya buat baju college. Kalau setakat orang kata apa,
Sheet screen. Bukan screen yang saya tak pandai. Oh, okey, Itu sangat rumit. Saya nak belajar tu macam saya tak apalah nanti dulu. Saya letak dulu. Macam printing-printing, photostat, assignment ini kat universiti, biasa diorang akan bagi kat saya lah. So semua kerja-kerja tu memang saya buat lah. So dari situ orang kata basic kepada printing, walaupun printing yang orang kata MFP, multifunction printer tu, Canon apa semua kan, banyak. Dari situ, itu basic saya lah, belajar kepada printing tu. And then habis graduate, saya first mana-mana photographer pun basically memang akan pergi ke wedding photographer lah. Betul. So dari situ kita belum, time tu tak ada lagi terfikir nak buat printing ke apa, bukan tak terfikir pun nak buat apa. Cuma dari dalam a few years kita running main fotografi, videografi, weddings. Kita cuba cari something yang boleh pergi jauh. Bukan wedding fotografi tak boleh pergi jauh. Tapi untuk grow tu saya tak boleh nak bawa sangat. Sebab bukan, bila jauh tu mungkin bukan jiwa saya kot. Nak run wedding fotografi ke apa, bukan wedding lah, actually fotografi. Kita panggil fotografi terus lah. Rasa bila lama tu saya dah susah sikit lah. Lagipun umur pun makin meningkat kan. So macam nak cari something yang komitmen makin bertambah. dia something saya kena berfikir apa benda saya nak buat selain daripada wedding kan. Tapi saya punya target still nak dalam circle wedding. Okey. Wedding scene lah, tak kisahlah apa pun. Saya cuba, sebab saya tak nak lari daripada scene tu, sebab kita dah ada network, dah ada kawan yang memang dalam bidang tu. So untuk kita start tu something yang senang sikit lah. Kita dah ada, tahu dah apa fotografer nak, macam mana kita nak set produk, macam mana kita nak approach klien. So business to business lah. Saya lebih prefer macam tu. Kalau wedding fotografi kan business to customer and user. So benda tu akan lama-lama saya tak boleh. Macam tu. Dah ada limitation untuk saya lah sebenarnya. Faham. So kalau business to business tu kita dah tahu dah perangai ataupun apa dia punya demand kepada setiap fotografer tu. Tapi itu belum lagi, belum masuk kepada wedding. Sebenarnya dalam 2015, tahun 2015 saya dah slowkan sikit wedding. Saya dah start nak masuk printing lah sebenarnya. Dan time tu kita orang tengah workout dari segi costing dengan potential yang kita nak buat tu. Sebenarnya kita orang nak pergi ke general printing yang jenis buat flyers, buat banners, editing macam tu lah. Tapi bila kita fikir balik dari segi kepakaran yang kita orang ada, sebab kita orang tak pernah buat large scale benda tu. Macam mana nak approach client, nak start machine apa semua, dia jadi susah. Memang susah lah sebab saya dengan partner tu bukan basically bukan dari bidang graphic design. Okey. Interesting. So dia jadi sangat limitation lah kita orang nak berfikir, sebab time tu Canva tak ada lagi. Canva ke jenis AI semua kita kena sketch manual kan. So kalau nak draw tu orang kata nak apa, kalau buat manipulation ke, nak tracing ke, semua manual. So benda tu kita orang tak boleh buat. So kita orang tak berani lah nak go further benda tu. Tapi kita still nak cari something yang related dengan printing. So fikir sebab why not kita pergi ke wedding album. Sebab kita dah ada base dia. Dia lebih niche market. Yes, so kita narrowkan sikit niche kita, pergi ke wedding album. So dengan photobook, kita orang start dengan photobook. Actually bukan photobook. Apa yang kita orang produce sebenarnya, ni sejarah dia. Yang kita buat first, kita buat presentation box dia. Ala-ala contoh macam dulu photobook Malaysia lah. Okey. Apa box dia kan. Sebab tapi benda tu susah. So kita work out lagi. Kita stop benda produk tu. Sebab kita orang tak ada mesin lah time tu. 2015 ke 16 lah. 15 lah sebab kita banyak prototype ke 15. Basically memang tak ada. Semua potong tangan. Design, potong tangan ataupun nak pergi hantar keluar lah. Time benda tu agak rumit nak buat. Kita stop dan kita innovate sikit something product. Kita panggil USB case. Okey. Benda tu pada saya something yang kata first product kita orang lah.
Benda tu pun semua still running manual. Memang struggle lah time tu. Dia sebab kita ada satu produk, tapi saya ada wedding lagi lah. So income saya ada kat wedding sikit. Kalau sebulan tu, sebab kita tak banyak lagi produk, dalam sebulan ke 2 bulan pertama tu, saya kata orang tak sampai 1,000 pun. Okey, Guna rental nak gaji berapa, memang tak ada gaji time tu. Tapi nasib baik, kata ada lagi pergi shoot untuk member, so cover lah shoot member apa semua kan. So at least, hidup kat situ lah dulu. So dan yang menarik dia, kalau antara first customer kita orang, time tu siapa, Azmin is Pretty Picture. Oh, okey. Ah. Itu first untuk USB case. Dan saya ingat, aku rasa benda tu something yang pioneer kan kat kita orang punya produk, isi USB case, and then we start photobook. Photobook pun everything is outsource. Kita orang buat cover saja. Cover dengan and design finishing. lah. Sebab tentu mesin memang actually bukan kita susah nak untuk start up lah. Sebab time tu sebelum COVID dengan after COVID is different. Dari segi supply, kita punya relationship dengan supplier lah. Masa sebelum COVID ni, nak resource something tu agak susah. Okey. Sebab contoh kalau kita orang pun ada juga buat dengan kompetitor kita juga, partner lah macam brand company printing ni. Kalau kita orang sebut memang korang kenal. Macam Okey. kalau kita dulu sebelum COVID dah. Peluang tu nak masuk sebagai kita nak support kita punya business, ada cara dia. Okey. Nak approach dia. Kita tak boleh lah. Sebab ada dalam apa kata, ayat apa ni, orang kata apa lah, saya lost word jap. Dia punya etika lah. Etika bila Okey. kita nak ada apa, kata cooperation yang satu dengan company, kita kena ada cara dia. Tak boleh masuk, "Bos, ini nak buat macam mana?" Yalah, takkan tu orang nak tanya Orang kan. takkan tanya. Orang takkan Betul. ajar. Orang takkan ajar. Betul. Selagi tak ada win-win situation. Benda tu agak macam mana nak masuk ni? Faham. Okey. Kat situ orang kata soft skill tu penting lah. Macam mana kau nak apa, nak create relationship dengan company yang sama buat benda dengan kau orang. Tapi diorang ada mesin. Yes. Okey. So macam sekarang, kalau sebelum COVID dulu kita ada 1, 2, bisa 2, 3 lah, 3 company. 3 company printing yang support kita orang. Dari segi printing, dari segi material tak lah, material kita kena cari sendirilah, sebab dia akan berbeza. Saya sebutkan lah satu, kita ada time tu asas dia dekat Shah Alam lagi. Okey. So everything ada certain product yang kita outsource ke dia. Lepas dia pindah ke mana, Alostar, Changlun, susah lah. Agak jauh sebab benda nak cepat kan, sebab kita outsource. So kita balik dari KL. KL pun ada juga. Benda ni saya open je lah, saya tak adalah nak rahsia sangat. Macam dulu dia Athena ni, anak syarikat dulu dia dekat Pudu tu dot to dot, sebelum dia pindah semua ke mana tu, Kajang. Okey. Kita pun ada minta printing daripada orang. Lagi satu yang menarik, yang ni menarik sikit. Dia ada satu kedai printing ni, this Chinese guys, apa nama dia, kita panggil dia Cheng lah. Dia dah tutup ni 2018 tu kita orang belilah mesin-mesin dia orang secara murah, tukar lah. Oh, okey. Dari situ pula terbuka, kita adalah mesin yang murah, at least adalah something proper, kita nak buat production, and then dia tolong lah mana nak beli barang ni. Dan paling menarik sekarang ni, Cheng tu adalah naik Presiden Cherry. Oh, okey. Okey. Saya sangat surprise. Lain tu. Terus lain tu daripada printing ke otomotif. Yes. Okey. Sangat kita betul je lah. Orang yang dulu kita kenal sebagai printer, naik presiden tau, bukan salesman dia. Naik presiden terus. So kalau nak siapa nak try Cherry ke, boleh cari dia yang kenal dia. Okey, menarik. So, sampai dah sekarang.
So macam sekarang ni apakah servis hardcore yang korang provide? Servis hardcore main Hmm. produk kita orang sekarang frames lah. Frame dengan custom dengan photobook. Mainly tu lah. Sama juga macam kedai printing lain. So macam kalau basically kalau macam normal printing kita ambil kira photo printing lah. Hmm. Adakah korang menggunakan certain jenis paper ataupun just a normal paper Oh, ataupun okay. orang boleh request yang more expensive punya material? Untuk material kita, sebab market demand dia adalah orang kata mid to low lah. Okay. Sebab kalau fotografi ni dah ada fine printing lah. Ah. Paper pun sebenarnya paper kalau yang jenis fine printing yang biasa orang nak masuk WPPA ke Okay. diorang akan guna printing yang printer dan printing yang special. Printer tu sama sebenarnya. Mana sama Canon ke whatever, model sama, tapi dari segi setting tu setiap kedai printing rasa tak sama. Dia nak dapatkan colour fotografer tu. Okay. Biasa paper kalau dulu yang saya tahulah, sebab saya bukannya budak fotografi. So mana yang orang cerita kat saya, cari cerita lah balik. Macam paper daripada Jerman original ni lah. Okay. Memang sangat mahal. Betul. Sangat mahal. Sebab tu saya tak boleh tak jual. So maksudnya kalau macam yang nak masuk buat fine printing tu pakai fine art paper tu, korang kena cari dekat certain kedai je. Betul. Ada memang ada. Tapi either you willing to pay je lah. Sebab dia mahal. Dan benda tu takkan laminate. Biasa macam apa, canvas, even canvas print pun sama. Canvas banyak grade Betul. dia. Ada canvas yang biasa-biasa, ada Kalau canvas yang fine art, canvas yang kalau budak yang belajar fine art ke buat printing ke mesti tahu benda tu. betul. Perlu banyak grade. Lagi-lagi sekarang ni produk dari China banyak masuk. So dia dah actually dari segi macam orang kata rebranding nama tu, nak nampak dia gempak, itu pun satu merisau orang juga. Padahal benda tu biasa, tapi dia orang kata kalau macam apa kata, dia nak nampakkan benda tu premium, dia tukar nama. Betul. Sebab kalau dalam kita orang punya produk pun, contoh custom album lah, kedai lain ni tak pakai term custom album, tak pakai macam photobook. So bila customer baru ni datang, saya nak buat wedding album. Okay, korang nak macam mana? Okay. Benda tu kita dah jadi macam dia fikir lain, kita fikir lain. Sebab dalam contoh macam left flat album. Left flat is something yang flat lah. Macam custom macam tu. Benda dia sama je basically. Konsep dia cuma left flat dia nipis, tapi dia boleh lay lah. Lay. So macam dia boleh jadi photobook, dia boleh jadi custom. So, kalau ada orang panggil dia jadi apa? Coffee table book. Ya, lagi pening kalau coffee table. Sebab coffee table ni cerita dia banyak kalau pergi ke jabatan sebenarnya. Jabatan kerajaan ni nak buka apa guestbook dia. So belum lagi dia pakai istilah guestbook ke apa kan. Basically benda tu sama. Kita tak boleh nak agak. Kita kalau dapat inquiry macam tu, ada sampel tak? Senang. Okay. You kena provide sampel dan kita barulah boleh justify betul kita boleh buat ke tak. Sebab term ni setiap kedai kan tu dia pakai term-term yang berbeza. Betul. Tu belum kalau photobook Malaysia, kalau custom album dia panggil apa nama dia? Dia ada satu istilah dia, kalau korang pergi ke photobook Malaysia tu, kau nak buat custom album, dia tak panggil custom album. Dia ada nama dia, benda saya tak ingat. Tapi Flash mount album. Okay. Flash mount album tu dia adalah custom album. Kalau kita istilah biasa kita lah. Macam tu. Saya pun tak tahu nak terangkan macam mana sebab saya bukan budak printing. Kita buat apa yang biasa, guna layman term je lah. Macam tu. Yang lebih senang orang nak faham. Pasal apa, kalau ikutkan pengalaman sendiri pun dulu, macam awak cakap lah, semua orang akan start dengan wedding kan. So, ada beberapa, ada 2 tempat je yang memang saya biasa hantar. Pasal satu tempat ni saya boleh kredit. Saya hantar, sebulan tu saya hantar 5-6 album. Lepas tu bulan depan saya ambil kredit dulu. Saya ambil dulu album, hantar dulu ke klien, lepas tu baru saya bayar. Yang lagi satu ni kalau macam klien tu willing to pay more. Ni dia nak pilih kain apa untuk jadikan cover apa semua kan.
Pasal saya rasa zaman saya buat wedding dulu tak banyak service provider yang Betul, buat betul. betul-betul premium custom album. Betul. Tu pasal dulu zaman saya buat wedding dulu belas tahun lepas, ada setengah fotografer ni buat album dia dekat Bandung, Betul. dekat Jakarta apa semua. Betul. Pasal sana harga dia murah sikit dan orang kata apa, material dia macam-macam material ada. Betul, Macam-macam betul. jenis kain ada. Kat sini kadang benda tu limited kan. Lepas tu jenis paper pun diorang tak banyak. So dekat Indonesia mungkin lebih banyak lah. Tapi saya tak pernah ada pengalaman hantar ke sana lah. So saya hantar dekat dua kedai ni je lah. Satu kat Jalan Pudu, satu dekat Melawati. Cuma concern saya sekarang ni as a orang kata apa, end user lah. Maknanya saya ambil gambar dan saya nak pergi hantar ke printing kan. Bagi saya rasa tak banyak kedai-kedai printing yang boleh provide the most knowledgeable option kepada photographer. Contohnya macam kalau saya datang tu, saya tanya macam, oh apa jenis paper ada? Diorang tak boleh bagi option paper yang selain daripada apa yang diorang ada kan. So macam korang sendiri, adakah korang boleh menerima custom order yang macam tu? Macam dia memang specifically nak paper tu. So adakah korang boleh provide service macam tu? Untuk material ni tak boleh. Sebab dia dia kena, bila kita masukkan apa paper tu, maksudnya kita kena restock dengan banyak. Okey, faham. Tapi demand tak ada. Okey. Macam tu. Itu limitation dia. Kalau macam masa mana company pun sama juga. Unless kalau orang tu bawa paper dia sendiri. Tak boleh. Oh, lain lah pasal profile lagi apa semua nak kena reinstall kan. Betul juga. Okey. Dari segi Faham. material tu lah, dia punya limitation rasa mana-mana. Sebab nanti bila kita restock material yang kita nak baru tu, mesti dah dalam production. Betul. Nak resource tu menjadi masalah kat situ lah. Okey. So macam Amar sendiri kan, pernah tak mengalami masalah di mana orang kata apa, klien datang tu dan dia tak tahu apa dia nak buat, tak tahu apa dia nak, dan korang bagi cadangan korang apa yang sepatutnya buat dan dah produce dan diorang tak nak? Oh, okey. Yang itu tak ada. Tapi macam kita flashback dulu scene dulu tu masa saya masuk, kita awal-awal kita letak dah 2010-11. Time tu kita nak hantar file pun susah. Okey. Mana ada boleh transfer. Google Drive mana ada. Paling canggih pun orang panggil FTP. Betul. Selebihnya kena datang kedai lah. So macam sekarang ni dah senang dah. Apa-apa hantar. By Macam-macam by platform online ada kan. Janji file tu sampai kat kita. Kalau dulu kita sampel tu, kedai tak akan sediakan sampel. Macam saya buat set. Okey, set ni saya dah ambil gambar dah. Korang boleh guna ni nak present ke customer. So dia tahulah produk yang customer tu klien dia akan dapat tu adalah jenis ni. So fotografer dah kurang effort lah. Tak perlu nak shoot produk end produk dia, apa yang nak deliver. Berbeza kita dulu. Nak tak nak kita kena print sendiri. Betul. Kedai tak akan bagi kan. Memang takkan dapat. Kena beli daripada dia. Kalau ada sampel pun sampel gitu je lah. Tak presentable lah. Kita nak ambil gambar kan. Nak tak nak kita kena at least order lah satu set je yang paling masterpiece yang kita ada. Kita ambil gambar. Okay, dan ini adalah produk kita. Berbeza sekarang ni rata-rata mana-mana, kebanyakan lah yang biasa tengok, dia dah buat siap ambil gambar. So dah tahu apa benda dalam satu package tu. So itulah yang dia akan guna. So bila fotografer baru macam fotografer baru ni, satu kan tu kita pun pening juga nak suggest kan. Cakap, bos, biasa fotografer buat package yang mana? Oh, okey. Secara jujur kalau saya sebagai salesman, mana-mana salesman lah, first dia orang akan suggest is mana yang margin dia besar. Betul. Kau pergi kedai tayar ke, kau beli apa-apa produk lah. Dia sebagai salesman, diorang akan suggest yang margin produk dia yang paling besar. Betul. Sebab dia business is business lah. And then kalau korang tak okay, barulah dia akan reduce. Betul. So dari segi
Suggestion tu sebenarnya saya akan berat sikit nak cakap. Tapi kalau nak senang, okey kau ambil lah ni senang. Mana yang kau yang apa customer pakai lah. Tapi benda tu bergantung kepada package korang. Kalau package tu premium, takkan kau nak bagi something yang murah. Betul. Tak syok lah. So kalau kau ada dua comparison, satu package, satu album yang kecil dan satu album yang premium. At least yang premium tu korang boleh buat upsell. Charge lah mahal. Sometimes jangan estimate customer ni tak ada duit. Korang kena estimate kena assume customer ni ada duit. Dari situ korang ada semangat. Walaupun sebenarnya kau tahu dah dia orang tak ada bajet. Tapi korang kena pitching. Betul. Kena menjual. Jangan saya tak ada bajet, tapi cuba approach ini produk kita, Different angle punya yes. approach. Sebab kalau kat situ lah macam korang boleh dapat margin lebih lah, bukan besar. At least something kau boleh cover korang punya business. At least sikit-sikit jadilah. Saya ingat dulu waktu zaman shoot wedding dulu bila saya pergi, basically saya memang dah ada style saya. Macam mana saya nak album tu dikeluarkan, macam mana gambar tu saya nak di-print, macam mana dia nak laminate, saya dah curate daripada awal. Dan saya punya package tak banyak. Saya ada 2 package je. Satu package sekali dengan album, satu package shoot only. Shoot and burn. So bila diorang tanya macam ada package yang lagi murah, tak ada. Package saya macam ni. Kalau nak lagi murah, kita kurangkan album. Kita kurangkan benda-benda printing. Ambil shoot sajalah. Ambil shoot saja, ataupun nak juga ada printing, kita bagi you frame sekali dengan gambar. So tak adalah album. So album ni akan jadikan mungkin digital punya album lah apa semua kan. And luckily waktu tu 2 tempat saya hantar ni memang diorang banyak produce macam-macam jenis album. Daripada akrilik, cover lah, kain lah, apa semua macam-macam lah. So beruntungnya saya dengan satu company ni pasal saya boleh ambil kredit. So kalau macam tiba-tiba klien saya minta yang lebih premium daripada apa yang premium saya dah bagi tu, tiba-tiba dia kata macam saya tak nak linen, saya nak dia akrilik. Macam ini tak ada ni. Pasal biasanya dulu saya akan bawa sampel album tu. So saya akan letak gambar-gambar wedding yang terbaik saya akan print satu album. So itulah sampel saya. Bila saya jumpa klien, saya akan bawa album. Okay, inilah contoh album, inilah contoh frame. Tapi size frame ni sebenarnya besar, tapi saya kecilkan dia. Saya jadikan dia 4R ke apa kan. So tunjuk kat diorang. So diorang boleh pegang lah, okay, frame tu ada ukiran ke apa ke kan. Cuma saya pelik, ada beberapa kali tu saya perasan macam tengah makan dekat restoran, ada orang, saya rasa dia wedding photographer lah, dia tengah present dia punya work dengan klien, mungkin potential klien dia lah apa semua. Cuma yang saya pelik, saya tak tahu, mungkin sekarang punya style macam tu, tunjuk secara digital, bawa iPad dia tunjuk dia. So bagi Amal sendiri kan, adakah benda tu efektif sebagai seorang yang orang kata produce the product, dan ini macam sedikit sebanyak memberi sedikit nasihat lah kepada fotografer tu juga kan. Adakah Amal rasa benda tu efektif? Pasal kita nak tunjuk kat klien kita ni apa produk kita nak tu, tapi kita tak bagi dia, kita bagi dia look je, kita tak bagi dia feel. Adakah benda tu efektif untuk sekarang ni? Untuk sekarang saya tak pasti. Sebab demand, sebab dah lama saya tak menjual kepada wedding pengantin lah. Pengantin lah. Kalau macam dulu, macam masa aktif ke wedding fest lah, buat pameran pengantin. Benda tu ada sebersikit ada efek. Contohnya by standard kita orang bagi photobook, tapi kita akan propose, kita akan tunjuk satu yang premium. Tak ada pun dalam package, tapi kita akan tunjuk. Kalau nak upgrade macam ni, album ni memang something different lah daripada photobook tu. Ada customer yang willing to pay. Ada. Sebenarnya ramai sebenarnya kan. Cuma diorang kadang tak tahu. Betul. Dia tak nampak kita punya end product yang premium tu macam mana. Sebab kalau mungkinlah senang kalau kita tunjuk soft copy. Kalau gambar, contoh gambar set album ke, dia dapat benda tu at least dia tahu dia punya look tahu, macam mana. Dia punya look je lah. Cuma dari segi feel tu diorang tak dapat lagi lah. Sebab kadang tu leceh lah nak bawa benda-benda briefcase album. Tapi dulu macam tak tahu lah, sebab dulu zaman kita kot
Saya Bila adapt benda tu. present memang akan Saya bawa bawa album. bawa Memang akan 2 bawa 3 album. box bawa kan. At least satu contoh dulu photobook ada, custom ada. So at least diorang dapat beza macam tu je. Dapat pegang, rasa dia Cuma punya. frame saya tak bawa lah. Saya Just nak senang Ah, diorang tengok je. Lepas tu nak senang nak pitching. Kalau dia tak suka ni, boleh ambil custom. Tapi bila dia ada pro and con lah. Bila terlalu banyak pilihan ni, kita jadi banyak kerja. Kalau package kita mahal tak apa. Ni kalau package kita dah lah bajet, tapi kita bagi banyak dia pilihan, dari segi kos memang tak ada, tapi kita nak follow up dia tu jadi banyak. Dia Nak sampai ke tahap pilih, dia sendiri tak tahu nak pilih mana satu kan. nak pilih colour apa, lepas tu nak tunggu pula dia respon. Tu belum nak tunggu respon layoutnya okey ke tak okey. Kat situ je lah. Mungkin untuk contohlah kalau by standard produk tu colour hitam, tapi korang bagi pilihan kepada Beberapa kali klien lain. tu berapa colour. Memang kita orang ada. Tapi untuk korang kena follow up benda tu. Kalau by default hitam kan senang. Senang kan. Layout approve, terus print. Tak payah nak tanya apa-apa dah. Kadang macam tu nak je. print je. Pasal saya pernah dapat klien yang macam saya dah tunjuk beberapa colours. Pasal saya akan bawa satu physical album, lepas tu yang lain semua saya minta kedai printing tu sediakan saya satu katalog jenis kain tu kan, colour apa semua, tapi saya limitkan benda supaya klien saya ni tak banyak pilihan lah sebenarnya. Betul. So ended up dia akan ambil hitam je lah, senang, malah nak fikir kan. Yes, So bila saya bagi tu, saya dah bagi dia orang kata apa, digital copy of okay, ni layout macam mana custom album tu akan jadi. Bila tunjuk kan, tiba dia kata macam, boleh tak you print satu yang dah siap? Macam mana boleh, dah print satu yang dah siap, maknanya you dah Siap. confirm kena beli lah kan. Dia kata, oh you tak provide macam tu, boleh, you kena bayar double lah. Dia nak proofing kita dulu. Macam mana boleh macam tu kan. Tak boleh, pasal kita orang dah charge you mengikut apa sepatutnya you pilih. So kalau you nak proof print dulu boleh, but then you kena bayar double lah. So benda tu cost kan. So okay, faham. Mungkin sekarang ni macam sebelum ni kita ada tetamu kita membincangkan tentang dulu present gambar semua printed, sekarang present gambar semua gunakan phone atau iPad apa semua kan. Which is saya ni mungkin sedikit orthodox. Saya tak boleh nak tengok lama sangat kat skrin ni. Jadi macam kita tak puas tau nak tengok detail dia macam mana apa semua kan. Mungkin sekarang ni orang kita lebih terdedah dengan benda yang lebih cepat, ringan. Kita tak perlu nak bawa macam-macam barang apa semua kan. Pasal satu mungkin orang fikir macam aku ni bawa motor nak bawa segala bapa album kan, hujan lah apa semua kan. So, betul juga, make sense benda-benda macam tu kan. So dari pengalaman Ahmad sendiri kan, orang kata apa, pernah tak dapat macam assignment yang paling rare? Paling rare tak Job yang rare, orang kata apa, tu mungkin first and the last dapat benda macam tu. tak ada kot. Sebabnya kalau benda tu kita orang tak boleh buat, kita kan tolak. Okey. Sebab dia akan risky. Faham. Sebab benda tu memang dah kita tak ada kan. Better cakap tak ada je. Insist jangan benda tu kita tak ada, tapi kita cuba adakan, dia akan jadi masalah. Memang orang kata take first job, tapi ada certain benda yang better jangan. Lagi-lagi yang melibatkan kalau macam buku-buku ni lah. Biasa kalau ada jabatan kerajaan lah. Okey. Sebab contoh biasa kalau paling rare pun diorang nak cepat ke apa ke kan, something yang nak sama macam yang dulu. Kita tak pernah buat. Memang kita boleh buat, tapi nak R&D lah dulu. Itu betul juga kan. Betul juga. Betul. Yang paling ketika dia masa. Bila masa tu, ni pendek sangat ni, tak boleh. Kalau dengan fotografer tak apalah, dia orang boleh lagi negotiate dengan Betul. duit Dan kita pun klien boleh je ni berborak. bila jabatan kerajaan besok dah majlis ataupun 2-3 hari, tapi produk tu sepatutnya siap seminggu. Tak boleh lah. Benda tu So jadi paling crucial timing yang korang pernah dapat job. tengoklah kalau macam production tak busy, ada produk yang boleh siap terus. Macam album pun kalau kritikal sangat pun next day boleh lah ambil. Okey. Mana cepat lah. Dia bergantung kepada kita orang punya production ataupun material yang diorang pilih. Okey. Contoh kalau macam kalau ada produk yang macam crystal cover tu tak boleh siap cepat. Itu memang lambat lah.
kata orang lambat. Kat situ kalau macam general custom album yang biasa tu macam logo depan semua nak laser, actually boleh. Tapi kena beritahu lah nak bila. So kita akan tengok balik production dulu. Traffic, Ha, production traffic kan. macam tu je lah. Menarik Benda pasal apa? Mungkin kata boleh adjust lah, tapi kena tengok adjust juga production tu. betul juga kan. Ah. Pasal mungkin ramai kat luar sana yang mungkin wedding photographer dah biasa dengan benda-benda production ni. Tapi fotografer lain ni mungkin tak pernah tahu, dan ada yang tak pernah ambil tahu pun tentang benda-benda macam ni. Pasal bagi diorang kata macam ini wedding photographer je buat. Kita tak buat album-album ni apa semua kan. Kita akan keluar maybe buku, proper books apa semua kan. So macam Ahmad sendiri pernah tak dapat pengalaman yang bukan corporate, bukan wedding photographers, tapi dia nak buat photo books? Maksudnya ke mana? Ke end user ke? End user maknanya fotografer tu datang, dia nak buat satu buku foto tentang foto-foto dia, dan dia nak buat dalam large scale. Oh, maksudnya sikit banyak kuantiti. Banyak kuantiti tapi bukan wedding, bukan corporate. Maknanya dia nak keluar dia punya own product. Oh, yang tu tak pernah lagi. Okey. Tak pernah lagi. Sebab kalau macam tu dia pergi ke, tapi apa, offset printing. Dia kan offset printing, ataupun kalau general print pakai digital printing dia cost sikit lah. Tapi color cantik lah. Kalau offset ni saya tak pasti. Depends lah kepada customer tu punya. Macam sekarang printer paling besar berapa besar boleh pergi kalau macam orang nak print foto? Okay, kalau macam foto untuk frame lah. Sebab kita orang pakai Canon Pro 520 tu. Itu 24 inci je kita buat. 24 inci. 24 panjang tak masalah lah. 24 biasa 36. Ni yang pakai roll. Pakai roll lah. Okey. Sebab kalau ada kat demand nak buat besar 40 inci kan. Tapi benda tu tak ada demand yang besar. Okey. So kita orang pun tak rasa tak malu untuk invest kat situ sikit. Pasal nak beli printer tu pun bukannya murah-murah kan. Itu tu okey. Taklah orang kata tak murah tak mahal. Tapi dia jadi orang kata tak profitable sangat. Okey. Ada utilize lah. Walaupun printer tu 5 kaki ke 4 kaki. Tapi kita still pakai 2 kaki je. Okey. Macam tu je. So in terms of macam tadi saya ada sentuh sikit bab material kan yang orang kata apa yang korang provide lah. Maknanya orang luar sana pun boleh dapat sedikit info. So bila diorang nak hantar barang dekat korang untuk print, diorang dah tahu dah apa jenis paper yang korang provide sebenarnya, yang memang dah ada ready dekat kedai. Kalau macam photobook kita akan pakai gloss paper lah. Dia art paper. Kalau 240 by apa correct term dia adalah art card. Dia atas 190 adalah art card. Bahasa betul dia. Tapi sebab 240 untuk layman term kita panggil paper je lah. So kalau saya cakap fotografer pakai card nanti pelik pula bunyi. Yalah, betul. Sebab dalam dunia kita punya, dalam bahasa rojak kita, benda ni dah bercampur-campur. Betul. So macam saya cuba mana yang saya tahulah. Macam saya cakap saya bukan budak printing kan. Mana yang saya tahu saya beritahu. Dia kalau 240 tu dah kira art card. Tapi kita panggil paper juga. 240 gloss kita panggil apa? Art paper biasa je lah kita panggil. Art paper biasa je. Kalau macam company besar, ada yang simili ke, yang jenis velvet ke. Betul, ada yang pakai orang kata apa, yang synthetic paper Yes, semua. synthetic semua macam-macam banyak. Untuk kita, untuk kami, untuk Probox, kita pakai untuk photobook art paper 240. Untuk custom album kita panggil photo paper 260 GSM. Okey. So dia akan dia punya inner side kita pakai PVC bukan board. Okey. PVC 0.5 mm. So dia tak tebal sangat. Dia ada sekarang ni banyak juga company printing yang ada switch daripada yang dulu kita punya tebal-tebal kan. Tebal-tebal. Lepas tu kalau kena air dia kembang kan. So ada board. Ada paper board. So sekarang ni ada yang pakai PVC dan ada juga yang pakai board lagi. So dia tebal. So ada dah ramai yang switch kepada yang nipis sikit. So sebab dia, bila yang macam kami punya kalau nipis tu nak buat 50 pun boleh custom album. 50 pages still acceptable lah. Kalau kita buka tu tak rosak dengan tulang. Kalau yang tebal, yang lama tak boleh. Dia biasa saya buat pun 40 pages pun dah macam itulah. Muslim orang bahasa lah.
Memang bawa pun dah berat satu hal, lepas tu tebal berat. apa semua kan. Lepas tu bila buka gambar tak banyak pun dalam tu kan. Pasal dia tebal kan. Lepas tu kena pula buat yang jenis 8x12 punya saiz tu, alah kecil tapi tebal. Dia tak Macam tak kena. macam tak cantik lah. Ah. So kalau macam contoh material yang korang pakai, kita ambil balik daripada yang custom album kan, korang pakai yang PVC tu kan. Bagi korang sendiri, kos dia adakah dia lebih tinggi atau dia lebih rendah daripada pakai board? Tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Tapi dari segi ketahanan dia lagi bagus lah kan Dia pasal satu, PVC. kalau berjemur tu dia tak melending. Kalau dulu Okey. kita ada potensi akan melending. Betul. Kalau macam dulu pun kita orang start R&D juga. Sebelum PKP, kita pakai board juga. Tapi board sendiri. Bila kita gam tu, saya tak ada base orang ajar macam nak tampal tau. Okey. So kita R&D lah sendiri. Ah. So pakai gam biasa, kita try dulu. Bila kita kena panas dia, Okey. sebab gam tu pun memainkan peranan juga. Ada jenis-jenis gam dia. Salah bancuh cair, memang confirm lah akan melending. So dia kena just nice. Lepas tu dia akan jadi berbelon-belon pula gambar tu kan. Tu yang Pasal saya faham bila selepas kita dah tampal tu akan ada lalu kat roller apa semua kan untuk bagi dia rata, flat apa semua. Okay, make sense. banyak teknik lah. Kalau macam orang kata setiap kedai tu akan skill dia berbeza lah. Teknik berbeza, setiap laminate berbeza. Ada yang pakai kita panggil apa benda tu, tekstur tu pakai UV jenis, pakai liquid. Macam kita orang tak pakai benda tu. So kita pakai hot laminate terus. Okey. So dia jadi limitation lah. In terms of ketahanan, mana yang lebih bagus sebenarnya untuk diberi advice kepada Okey, kalau nak fotografer tu tahan sendiri? ni dari pengalaman saya masa banjir lah. Sebab rumah saya banjir yang tahun 2001 kat Banting tu. Wedding album, semua printing yang ada dekat kat rak tu. Okey, satu saya perasan mana yang tak laminate, confirm akan habis. Wash out terus. Sebab ada produk daripada saya yang frame daripada saya tu. Sebab kita laminate, bila kita laminate ni gambar tu melekat dekat filem. Bila even dia kena air, dia punya surface paper belakang je dia akan hilang, wash out. Tapi gambar side gambar tu masih lagi visible. Yes. Pasal dia duduk Betul. atas macam satu protection ya. Sebab dia dah melekat ke belah plastik apa panggil tu, laminate dia. Sebab laminate tu tebal. Kalau untuk album tu memang habis lah. Sebab dia pakai, kalau ikut tengok gaya tu dia pakai apa nama benda tu ya, UV laminate rasanya. Dia jenis dia ada mesin dia. Memang kena ada mesin hal dia lah. Yang abang kata pakai roller tadi kan. Itu UV dia punya, nak buat surface dia. Buat dia punya UV protection dia. Dia bukan jenis laminate. Sebab dia akan pakai liquid. Benda tu sebenarnya tak tahan lama. Serius After 10 years. betul. Bergantung kepada dia orang punya setting. Kalau macam saya punya gambar tu, tak tahulah. Tapi kebiasaan dia akan pakai macam tu. Masa banjir tu gambar semua wash out. Problem juga. Maknanya as a printer sendiri pun, printer kena bagi option tu lah. Untuk mungkin cara dia simpan. Nak kena betul ke apa kan. Dia macam mana ya? Kalau kita tengok pun ada bergantung kepada, ada yang saya print lama tapi still maintain dia punya printing tu. Tak pecah pun dia punya UV protection tu. Tak terkopik apa semua. Tak ada. Dia bergantung kepada setting operator yang macam mana dia nak keluarkan. Macam kita buat coating kereta lah. Okey, faham. Betul. Kalau kita buat coating yang seramik tu, kalau gambar even kena batu ke salah, tentu kita pakai PPF black kan. Macam tu lah konsep dia. Okey. So maknanya kalau mengikut daripada personal preferences, Amar lebih galakkan orang pakai yang mana satu? Maknanya UV ke yang dia ada pro and con lah. Untuk short term dia kena tengok mana cantik. Kalau you dah lama, better laminate pakai plastik ni lah macam kami buat. Bukan nak promote saya, tapi realiti dia macam tu. Betul. Realiti dia macam tu. Tapi dia ada dua jenis
finish lah kan? Maknanya gloss finish dengan matte finish lah atau Yes, kalau kat pasaran buat masa sekarang ni Yang saya tahu banyak teknik mana. Kalau tu lah macam bila produk dari China masuk ni rebranding dia banyak. Ada gloss, ada matte, ada silk, ada Korean silk lah, lepas apa tu ada semua. textured lah, apalah semua Ah, pening pula kan. so benda tu kalau nak pilih tu memang kena datang kedai. Kalau kita bagi gambar ke video ke tak boleh nak feel. Benda tu kena feel. Kena rasa Kena kan. rasa baru korang boleh decide mana satu yang best. Ada yang macam sebelum ni ada photographer. Bro, kau tak buat yang matte ke? Matte tak buat, kita buat gloss je. Jadi bila kita tengok kepada produk dia, masuk yang the matte dia, is something yang bukan dalam fikiran saya. Oh, okey. Matte dia adalah daripada company lain, of course lah lain. Pemahaman dia tu saya cakap, pemahaman dia tak sama. Apa yang dia sampaikan tu saya bayangkan lain. Matte ni kalau macam yang laminate biasa tu dia tak berkilat yang jenis. Yalah. Tapi dia punya ada tekstur. Itulah. So mungkin kedai tu istilahkan matte je lah. Sebab dia ada gloss ada matte. Dia tak nak banyak-banyak nama. Sebab macam saya sendiri pun waktu saya print dulu saya tak suka dia gloss. Pasal ada cap jari apa semua nanti Itu kan. dulu. Bila macam saya gloss juga. Tapi bila dia punya apa, Teknologi. Aduh, kita Ah. pegang tu tak ada pun. Oh, okey. Macam tu je. Mungkin zaman dulu Dia kalau dulu kan teknologi bila dia. dia melekat tu dia melekat. Lepas tu kadang tak boleh nak buka. Problem pula kan. Pasal saya lebih suka matte tapi saya tak suka textured. Pasal dia mengganggu gambar saya nanti. Betul. Pasal mungkin saya mengalami pengalaman yang dia laminate tu tak berapa cantik. So dia mengganggu saya punya detail gambar pasal dia punya texture tu kan. So saya suka dia macam matte sahaja. Mungkin Preference saya tak boleh nak ni apa. Benda tu saya tak boleh nak suggest apa yang fotografer prefer. Sebab benda tu banyak pilihan kan. Ada yang buat produk ni sebab saya suka macam ni. Bukan sebab customer tu suka. okey. Dia sayang dia kat situ lah. Sebab kita kena decide. Bila kita menjual ni, kau nak jual ke kau nak shop sendiri? Something macam tu juga kita fikir. So macam saya pun macam tu lah juga. Saya tak boleh nak fikir, okay saya nak buat produk ni macam ni, design dia macam ni, kotak ni. Peduli apa fotografer nak macam ni kan? Tak boleh. Saya kena tukar juga. Dulu saya ada mindset macam tu tau. Tapi lama-lama, yelah kita belajar. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Kita tak boleh nak create trend. Kita bukan trend setter. Kita bukan pegang market. Macam tu. Okey. Sebab kita buat macam ni orang lain boleh buat better. So saya kena tukar juga mindset saya. Bersembang pasal market saya ambil balik quote tu pasal market kan. Kalau kita ambil daripada sebelum Covid sampai selepas Covid kan. Bagi Amal sendiri secara personally macam mana rasa perasaan orang kata apa competition tu? Adakah competition sekarang lebih galak daripada dulu ataupun dulu sebenarnya lebih susah daripada sekarang? Actually Covid ni personal lah untuk saya. Sebenarnya something hikmah juga. Dia bukan musibah sangat lah. Sebab dia semuanya akan bermula pada sama balik. Semua akan bermula pada sama balik. Kita akan bermula balik. Yang saya nampak lah. Sebab dia dekat situ pun kita dah macam saya dah senang. Saya rephrase balik. Dari segi peluang tu maksudnya lebih terbuka. Okey. Dulu semua orang bertumpu kepada printer ni, pada company ni. Mungkin portion tu dah lari sikit kepada saya atas sebab beberapa sebab lah. Lagi satu kita pun senang nak cooperate dengan kedai printing lain. So kita pergi sini, okey, bos ni boleh supply. Okey. So macam lepas Covid ni orang kata macam mana? Sharing business tu lebih senang. Okey. Kalau dulu, even macam dulu kita nak dapatkan supply daripada kilang nak betul. nak kena beli banyak, nak beli Cina pun tak tahu mana nak pergi. Orang tak ada buat kelas secara open. Kalau tengok kat YouTube ke apa ke, semua susah lah. Bukan susah, leceh. Nak korek tu kena deep sikit. So bila after Covid ni, walaupun competition tu banyak, saya tak pandang competition memang banyak
kedai-kedai printing yang lain. Kat KL je dah berapa, kat dah Okey, tempat lain. maksudnya sekarang ni dah semakin banyak lah. Saya rasa banyak. Okey. Saya rasa banyak daripada kita dulu. Betul, betul. Kalau dulu saya rasa ada 2, 3 yang sedap, sekarang ni dah mungkin tambah double. Even kat belah utara pun tambah. Dulu seingat saya kalau dekat kalau dekat Pening orang akan buat ada 2 tempat, satu dekat Ipoh, satu dekat Kedah. Ha. Lepas tu kalau macam belah Pantai Timur ada satu kat Terengganu seingat saya dengan satu Kuantan. Lepas tu lain semua dia akan pandang ke KL lah pasal Yes, semua fikir yes. macam baik kita orang pergi KL boleh pergi Ha. jalan apa semua kan. So tempat-tempat lain ni jadi macam siapa yang malas nak pergi KL ni pergilah kat situ tak ada option lain kan. Okey, So dari segi competition tu memang actually agak sengit lah. Sebab dia macam dulu company printing biasa dan diorang boleh je switch kepada masuk market photographer. Sebab benda machine, printing, finishing stuff semua dah ada. So diorang tinggal masuk je. Tinggal ada switch je. Semua Apa? macam saya start daripada zero, macam lambat lah. Memang lambat. Sebab kita orang start 2016 lah officially lah. After then break lah setahun untuk COVID lah. Ada 7 tahun lebih kurang. Sekarang saya ada perasan juga pertumbuhan printing service provider ni memang betul semakin ramai lah. Pasal bila tengok kat Facebook tu kan, Facebooknya algoritma bila kita klik satu iklan tu dia akan terus berhari-hari lah dia keluar iklan Betul. benda yang sama kan walaupun nama company berlainan kan. Kadang-kadang macam saya pelik juga macam kenapa ada setengah kedai-kedai printing yang provide servis ni macam harga dia sangat murah. Yeah. Sampai saya yang bukan printer pun saya fikir macam mana dia dapat untung lah. Betul. Daripada mana? Betul memang ada. Kalau kita tengok lah kalau kita search dekat Facebook kedai printing. So automatic mana yang buat ads tu akan keluar. So korang tahu je kat mana siapa dia kan. Tapi kenapa kebanyakan fotografer still prefer kepada certain tempat? Satu lokasi. Ada yang prefer nak dekat, ada prefer nak yang nampak lebih premium ke, trusted service. Basically trusted dengan service lah. Maknanya customer experience lah. Sebab mungkin dari segi harga tu pedih juga nak lawan. Kan, betul juga. Secara jujur pedih. So macam kita orang dulu sebelum COVID lah, kita orang punya pricing memang tinggi, mahal. Nak compare dengan the other sebab alhamdulillah lah ada kita punya circle pun yang support until kita boleh grow sikit lah. Kalau nak comparison tu memang orang kata susah nak menang lah orang kata. Saya jujur lah. After COVID tu saya cakap benda tu adalah starting point kepada semua kedai printing. Sebab dari COVID lah saya belajar macam mana nak beli barang daripada China terus. Saya tak payah perlu rely kepada local supplier. Mahal betul. Of course lah dia pun nak beruntung juga. Kita faham benda tu kan. Lagi satu, bila kita dah reduce cost, so kita boleh revise balik package, boleh jual kompetitif lah. Still nak lawan tu hampir. Dari segi harga tu hampir. Sekarang kita dah dalam proses nak improve dari segi delivery lah. Itu yang paling crucial untuk kita orang lah. Maknanya maksudnya delivery sampai orang kata apa door to door ke delivery dari in terms of deliverables benda yang dah print? Siap ke customer, ke fotografer lah. Sebab sebelum ni agak lama. Saya jujur lah cakap pun memang lama lah kita punya time frame time frame nak siap tu. So sekarang ni harga kita dah rasa setting harga tu dah hampir kepada boleh fight lah. Dengan so sekarang ni nak fight dari segi servis lah. Kita nak improve sikit. Saya pun dah after raya tu saya masuk 2 staff. Hopefully lah boleh cater kita punya volume lah. Itu target dia. Okay, itu tadi kita tanya tentang album kan. Tentang material print gambar. Kalau macam dari segi framing macam mana? Adakah korang memang buat 100% custom ataupun korang still outsource? Framing macam mana? Frame size. Frame size. Kalau orang nak tempah frame ke apa ke semua, adakah korang ada provide yang dah ready made atau everything have to be custom? Okay, untuk sizing frame biasanya kita ikut standard lah, size 12R, 18
ikut apa photo size. Hmm. Sebab itu yang standard. So maksudnya sampai 24 RW lah, 24-36. So the rest kalau macam ada juga yang minta saiz ikut saiz IKEA ke kan. Okey, Itu pening sikit tapi boleh lah buat. Sebab dia by cm. By cm dia takkan sama unit dengan kita. betul. Bila letak gambar pun kadang-kadang gambar tu lari kan. Bila nak print tu pun nak kena tengok. Kalau macam ada customer dia sebab dia pakai frame IKEA 6191. So kita kena setting lah balik. So 61 tu boleh lah sampai 24 inci. Dia boleh lah buat job tu. Macam tu je. Okey. So So dia maknanya tak adalah korang main hentam je dapat, lepas tu macam tak. dapat job print. Tapi Muat tak cuma muat belakang cerita. dia masalah dia bila pemahaman kita dengan sizing foto kan ada 12R, 12RW. Betul. Kan tu yang biasa orang lama ni alert dengan benda tu. Contoh kita ambil 12R ke 12, satu 1215, satu 1218. Sekali waktu 12R. Dia nak 12R. Dia tulis lah, dia tulis saja. Tapi bila kita tengok file tu, benda tu sebab ratio kita punya kamera lah 3:4. So mesti dia akan buat RW. Betul. Kalau kita buat 12R, dia kan crop lah. Betul. Dia ada sejarah dia kenapa 12R semua kan. Macam Convo dia dah 11-14. Dah lain pula size dia kan. So di sizing ni, so saya tak boleh lah. Kalau saya perasan, saya bagi tahu lah. Kalau kita buat contoh 12R tadi, bila kita masuk dalam kita punya Photoshop kan, kita check size apa semua. Mana boleh buat 12-15. Kena crop je kat bawah. Betul. So kalau kita bebas lah balik. Ini 12-18. Saya buat 12-18. So kalau depends pada gambar. Kalau dari segi yang ketika ni sekarang ni adalah Convo. Orang yang biasa main Convo ni tak ada masalah. Betul. Dia akan bila contoh dia order, bro yang ni 8R tau. Dia akan buat 810. Dia takkan hantar 812. Okey. Dia Saya newcomer. dah tahu. Newcomer ni saya assume newcomer lah. Sebab bila dia hantar file tu saya dah tahu dah. Dia dapat baca dah. Okey. Walaupun tak pernah jumpa kan. Biasa kalau otai-otai yang contoh kalau otai ambil kata dah printing, contoh custom buka file dia punya banyak garisan guide dia kan, template kan. Ni mesti orang lama ni. Patut saya cop orang lama lah. So kalau Convo kena alert lah. Contoh siapa yang bermain Convo, kalau nak buat, sebab ratio kamera kita dengan printing tak sama nanti. Betul. 810, 812, F4 adalah 3 benda yang berbeza. Kalau kita bagi quotation ke sekolah F4, nak tak nak kena buat F4 lah. Jangan tiba-tiba buat 8R ke 8W. Sebab nanti bila printing, kesian dia bila kepada parent, contoh package tu tanpa frame. Kau bagi dia package F4, tapi kau print 812. Nanti bila dia beli frame kat market luar, mana ada orang jual 812? Betul. Dia akan letak frame Market, F4 market lah end apa user semua F4 kan. saja. Kalau ada pun kedai foto yang macam Unitech, itu ada. Dia dah Tu je, pasal dah ada 812, ready-made 810. Sebab dia memang provide untuk frame. Macam tu lah. Kita kena alert. Sebab kita tengok market. Kalau kita quotation kita F4, kena buat F4. Dan F4 pula kita orang ni leceh sikit. Sebab kita orang pakai large format. F4 ni 8 something. Paper tu tak ada. So kalau pakai inkjet biasa ni dia adalah dye base ink. Dye base ink ni bila kena air, dia luntur. Kembang. Dia kena laminate baru putus. Kalau large format ni adalah Pigment. tak risau. Dia boleh luntur tapi bila kita calik dengan air tu dia tak terus. Tak adalah immediately dia terus kembang kan. So kat situ pun, itu pun satu different quality inkjet printer kecil tu dengan yang large format. So saya prefer large format je, satu kerja pun senang agak sebenarnya. Pasal dia tak payah nak load. dia Dia jalan dalam roll kan. So kalau macam orang datang untuk hantar saiz-saiz yang macam pelik-pelik tu, korang mesti layan lah. Layan. Kita buat lah juga. Tapi jarang pun sebenarnya. Jarang. Biasa fotografer, sebab fotografer kan. Dia akan play safe je lah. Dia akan hantar mengikut. Sebab untuk frame, biasa 812, 1218, 1624. Itu je lah. Common untuk guna saya. Senang nak cari kan. Even pasal kadang-kadang dulu saya ada tak dapat customer yang macam, oh tak apa, I nak print je. So print gambar macam betul. Bila kita hantar kat dia,
Dan gambar ni letak kat mana? Itulah kita macam pening. You belikanlah frame. Macam dah susah pula engkau ni. Dah tanya dah mula-mula nak frame ke tak Betul, nak. betul, Mula tak betul. nak kan. Dia tahu kita orang ada beli frame tapi frame IKEA you rasa muat. Memang tak muat lah. Betul. Memang lain harganya. Memang lain lah Sizing dia. sizing dia. So kena potong lah gambar apa semua. Dia Tak kena apalah tahu. you potong lah. Macam aduh. Kita dah rasa macam Dia kalau besar tak apa. Kalau gambar tu kecil tak. Macam mana? pelik juga kan. At least pasal bagi saya as a photographer sendiri pun kita kena ambil tahu tentang benda-benda macam ni kan. Pasal saya belajar sedikit tentang printing ni. Pasal saya rasa saya kena particular bab end product saya nak bagi dekat saya punya klien kan. Pasal ada juga bila borak dengan fotografer ni dia macam diorang tak ada idea. Gambar macam ni nak print berapa besar? Dia sebenarnya bagi saya dia bukan kira berapa besar yang kau rasa layak. Kau nak dia print macam mana? Betul. So pilihan kau sendiri lah. Kalau kau rasa gambar ni kau nak kecil dan print kecil. Kalau rasa nak besar dan print besar kan. Betul. Lepas tu pilihan bagi saya lagi satu, saya particular bab printing and product lah. Macam ni dia keluar. So berapa colour printer tu pakai apa semua. So macam foto kan dia terlalu vibrant dari nak dibandingkan dengan grafik poster yang Betul. kita boleh print menggunakan RGB saja kan. So kena bagi saya rasa fotografer kat luar sana pun korang kena ambil tahu tentang jenis-jenis ink. Memang kita rasa macam kita perlu tahu ke benda-benda macam ni, tapi rasanya perlu lah tahu Betul. kan. Benda tu crucial sebenarnya. Lain kedai printing ni, printer dia tak sama. Kalau bahasa orang printer dia, ICC dia tak sama. Yes. ICC dia lama, lain. ICC profile. Walaupun printer tu dia beli baru. Ini pun saya baru belajar sebenarnya. Itu pergi ke kedai printing member kat Kuantan. Dia ceritalah pasal ICC apa semua, dia calibrate. Even daripada standard, dia beli baru lah. Contoh beli baru daripada Konica ke, Canon ke, Epson ke. Colour tu adalah default colour. Betul. Kalau nak cantik, mungkin kena test. Ada colour yang boleh dapat, ada colour yang tak boleh dapat. Contoh dia macam kalau saya punya pengalaman, kita orang untuk foto pun kita orang pakai Konica. Memang dah test banyak printer, itu yang paling sesuai. Accurate. Mana kebanyakan printer korang pun akan pakai Konica. Cuma model lah beza. Ada yang latest, ada yang tak latest. Dia punya colour ni, sebab dia panggil apa? CMYK kan. Dia CMYK tapi dia boleh baca RGB. In term RGB CMYK pun saya tak pandai sangat sebenarnya nak terangkan. Saya bukan budak grafik. Saya tahu apa yang diorang cerita je. Okay. Tapi dia boleh baca RGB dengan baik lah. Ada tone yang printer tu tak boleh baca. Okay, so dia akan keluar colour dia macam pelik sikit lah. Kalau korang print as a solid colour, okay tak masalah. Tapi bila kau apply tone yang aneh-aneh ni, colour dia kan tu merapu. Biasa saya suka tengok kat colour, kalau ada colour turquoise. Okay. Colour turquoise first thing yang saya akan check. Oh. Sebab mana-mana printer itu yang senang kantoi. Dia akan lari terus lah. Dia kan antara biru dengan hijau apa benda. So kalau tu printer tu tak boleh nak buat. So dia akan baca mana yang paling dominan lah. Biasa dari segi pengalaman saya lah yang saya banyak print, paling senang kantoi turquoise. So kalau macam banyak main tone kan tu, ini susah dapat ni. Kita tak boleh baca. So sebab kalau printer production ni, dia certain cycle tu orang kata setiap 10,000 klik dia orang kena calibrate. So kalau kedai printer korang tu rajin calibrate, okey lah. So bila dah mass production ni kan tu operator dah tak sempat apa semua buat. Betul. Kan tu ada yang okey, ada yang tak okey. Nasib. Kalau memanglah first batch cantik, tapi bila dia run production, mesti ada yang kantoi. Yang tu kau tak payah marah. Kau pergi cakap dengan dia orang, negotiate, cakap nak reprint ke, nak composite sikit ke. Macam tu je. Macam even last month after raya tu, terang ni untuk printer, kita panggil printer production, kita panggil apa? Digital printer panggil. Untuk inkjet printing large format ni, macam saya yang pakai adalah Canon. Kita orang ada dua model, lama dengan baru. Satu ni model 520, satu ni yang baru 526. Sepatutnya color profile dia sama. Okay.
Tapi bila kita buat test print, dia tak sama, Lain terus. lain. Tak ada terus Slightly different. slightly different. Okay. Slightly dia satu tu under, satu tu normal. Satu tu okey. Maksudnya dah sedap lah colour dia. Daripada dulu sampai sekarang tak ada masalah. Kalau colour dah kong tu kita orang tukar je dia punya head je. Tu je. Satu lagi ni bila kita test colour dia tak sedap. Bukan tak sedap macam dia jadi under, nak kena set bila nak print tu kena setting lain sikit. Macam tu. So dia akan berbeza. Walaupun brand yang sama, dia still akan berbeza. Ada potensi lah, kita panggil ada potensi untuk berbeza. So nak the best result, korang kena test print juga. Dia bukan kat screen saya tengok okey je. Sebenarnya tu tak menjawab, tak menyelesaikan masalah end product korang nanti. Sebab screen lain, dekat mungkin screen ni lain, tapi printer baca lain. Setting RGB screen pun dah berlainan. Ya, betul. So benda tu tak akan menyelesaikan masalah. Lagi-lagi kalau tengok nak compare, even compare, tak tahulah sebab saya tak pakai iMac kan. iMac ke latest ke, MacBook Pro ke, iPhone ke, Android ke. Kalau kita lay satu screen per screen, dia tak akan dapat lain. Betul. So benda tu tak boleh nak buat justifikasi sampai korang print. Macam tu je. Saya mengalami benda yang sama. Saya beli printer, saya letak dekat hub untuk print sendiri lah, kawan-kawan nak print apa semua. It's a semi pro punya photo printer, pakai 8 color je, itu pun model Canon yang lama lah. So sekarang ni tengah having a big problem pasal ink asal dia bukan ink ori. Saya beli printer tu second hand dan dia dah siap dengan cartridge yang boleh refill. Bila saya tanya beberapa orang yang dah lama buat fine art printing ni, dia kata don't buy dye ink printer for photo. Go for pigment. Tapi saya cakap dia macam tak ada duit. Ni dapat jackpot murah. Budak ni pun nak pindah luar pada Malaysia, so dia nak clearkan barang rumah. So dia jual memang sangat harga murah. So kita ambil, dia kata bang, ink saya ada balance lagi. Semua setengah-setengah botol. So dalam orang kata apa, dalam proses sepanjang beberapa bulan ni kita duk test print. Semua print gambar kawan-kawan, print gambar sendiri kan. Kita nak sedikit belajar lah tentang, bukanlah kita orang, saya ni nak masuk ke business printing, tak. Saya rasa tu bukan forte saya. Cuma saya ni nak ada produk di mana saya boleh print benda tu sendiri. Pasal kita setengah-setengah fotografer ni, macam saya ni, saya sangat particular atas gambar yang saya nak print tu. Pasal ada setengah tempat saya pergi, saya hantar gambar, ini gambar, ini color profile saya. Tolong install color profile, jangan adjust saya punya gambar. Follow this color profile. Saya bagi terus ICC profile saya, RGB apa saya pakai, saya bagi terus. Kan? Ada setengah printer, diorang boleh pakai. Ada setengah printer dia kata, cannot bro. Kita tak boleh install benda macam ni pasal kita dah ada preset. Macam, dia apa, boleh. Cuma dia leceh lah macam gitu. Kita faham benda tu kan. Cuma kadang-kadang bila saya pergi dekat printer tu, saya cakap macam, job ni tak urgent. You installkan je, dan kalau you rasa you dah ada ICC profile ni, dan okey lah, tak payahlah install. Sebab kan tu ada juga, sebab yang run adalah staff kan. Kan tu dia tak alert juga benda tu. Dia tak semua mungkin pandai nak buat benda tu. Pasal benda tu nak kena buka setting lah, profile apa semua nak kena buka. Saya faham benda tu lah. So sekarang ni problem dia adalah bila ink yang lama tu, dia local ink lah, third party punya brand. Saya print pakai tu sebelum saya calibrate monitor. Slightly okay, dia tak color off sangat. So saya dah print banyak, so tengok macam setiap kali print saya kena tengok dulu gambar tu. Kalau gambar tu sangat under, printing setting saya kena overkan dia supaya boleh dapat at least same result lah. Masalahnya bila saya dah calibrate monitor, ink yang saya pakai yang dulu ni dah habis, dan saya cari brand tu tak jumpa. Saya pun duk cari balik kontak Mamat ni lah, kat mana dia beli ink ni, tak jumpa-jumpa pula kontak dia kan. So saya beli ink lain. Bila beli ink lain, saya tengok, saya compare macam, alamak, ink yang baru beli ni cair daripada ink lama kan. So bila print tu macam, memang setiap gambar yang keluar tu saya koyak je lah. Tak pergi lah. Tak boleh. Saya dah try edit macam-macam dah. So macam dia dah sampai tu tahap tu, ada aku simpan printer dalam kotak ni kan. Dia dah sampai tahap give up lah kan. So macam Amar sendiri kan, mungkin boleh bagi sedikit nasihat dah kepada orang-orang kat luar sana yang
bukanlah nak buat business printing, tapi dia nak ada printer sendiri supaya dia Ha, boleh print gambar-gambar dia sendiri kan. betul. So, ada sedikit nasihat tak dari segi pemilihan printer, dari segi pemilihan ink? Ni mengikut pada personal punya Oh, ni okey. lah. Untuk pemilihan printing sekarang ni dah macam-macam. Terlalu banyak pilihan. Dia senang cerita ikut bajet. Tapi kalau nak better kalau untuk consumer paling tinggi pun 6 tank lah kot. 6 Okey. colour. Epson, Canon semua ada. Dari segi kualiti, okey. Dia jangan beli third party lah. Elakkan. Okey. Walaupun Okey. mahal. Tapi kalau untuk bisnes, better pakai original lah. So, tak adalah pening head tu nak clock ke, colour tu tak matching ke. Epson pun sekarang dah murah. Refill ink sebab dia dah pakai tank kan. Kalau kira cost pun memang murah. So, tak macam dulu. Dulu tu nak cari yang original memang mahal. Macam Betul. sekarang ni orang kata dah affordable. So, at least tak kisah je. Either Canon ke Epson. Biasa yang sekarang ni preferable Epson dengan Canon lah. Tak kisah yang ada tank reserve. Kalau macam korang concern dengan colour, better ambil 6 colour lah. Better sikit lah. Minimum lah. Maknanya minimum 6 colour. Dia 5 je. Oh, okey. Untuk consumer 5 je rasanya. Tak ada lagi. Lagi 8 rasanya. So dah okey dah. Jadi dia ada satu lagi, sama Dia nak pakai single ataupun multi. Kalau saya prefer single je. Maknanya maksud dia kira printer tu jalan as printer saja. Sebab kalau multi ni tengoklah keperluan juga. Multi ni boleh buat print, buat fax. Ada buat scanner print. siap apa semua So, kan. okey lah. Cuma kalau tak banyak nak pakai benda tu, better ambil yang single function. Single Betul-betul function ni concentrate on printing. sebab dia punya, saya pun tak pasti dia punya ni. Tapi sebab dia punya, bila kita tengok detail tu, dia bila single ni memang fokus kepada foto. So maksudnya nampak better kat situ lah. Dia niche kepada Dia fokus kat penggunaan. foto punya produk, end product foto. So mungkin gambar tu elok, lagi better. Okay. Lagi satu kalau macam fotografer, at least spare lah satu printer yang setakat nak print A4 ke, at least untuk kerja-kerja. Sebab kita fotografer kan tu kita nak buat something, buat delivery ke, nak print benda kecil. Mungkin ada something benda yang kita nak present dulu kepada klien, tak perlu nak kena pergi ke printer besar kan. Yes, betul. So at least tak adalah benda urgent nak kena pergi buang masa pergi kedai printing Betul. ke. Lepas tu kita pula takkan boleh macam kedai printing tu bukan kita punya kan. Kita datang macam bro nak sekarang macam. Kalau nasib boleh buat, dia dapat lah. Okey lah kan. Kena pula kawan-kawan ke mungkin boleh layan lah kan. Kita betul. faham juga benda tu. Okey betul. Terima kasih. Kita dah sampai penghujung dah sebenarnya. Kita nak tapi sebelum tu kita nak tanyalah sedikit macam mungkin apa Amar nampak company dan pembawaan company Amar ni dalam masa akan datang. Mungkin korang provide lagi different services ke apa ke macam mana? Maksudnya Probox in future. Ni cerita angan-angan lah ni. Tak apa, okey kan. Mana tahu jadi kenyataan kan. InsyaAllah. Ini yang timbang dulu lah, kata kan. Dari segi target lah, kita bagi target lah. Dari segi produk tu saya sama je kot. Okey. Memang sama je lah. Frame, custom photobook. Cuma saya punya target ni daripada dulu. Sebenarnya ada satu impian lah. Sama ada nak setiap negeri tu ada Probox. Okey, cawangan. Nice. Tak kisah by apa tu franchise ke ataupun by saya ke. Something yang macam tu. Ataupun mungkin setiap negeri ni ada kios saja. Yes, Tapi kios order semua daripada KL juga kan. Dia punya target macam at least kedai frame. Sebab kedai frame ni senang korang nak sebab benda tu fragile, nak print Betul. ke yang tempat jauh nak post, potensi nak crack tu memang ada. Kalau yang mahal sikit, post by Citylink mahal sikit lah. Tapi okey lagi, cuma bila bug tak boleh lah. So mana yang dekat kita cuba buat macam tu. So lagi-lagi kalau Sabah Sarawak, postage dia Itulah lagilah tinggi amat. lagi mahal daripada frame. Lepas tu kita tak tahu pula keselamatan dia sampai ke sana macam mana kan. Berderai pula, gelas apa semua. Betul. Make sense. So kaca memang tak boleh nak post. So semua frame by yang standard tak ada kaca lah.
Okey. So, bila katakanlah kena post keluar yang ada kaca tu diorang kena cari sendiri apa kaca tu? Tak, so far pun memang diorang tak nak kaca. Okey. Satu pun sebab mahal, kos sikit. Lagi satu memang akan pecah. Memang akan Confirm pecah, macam mana pun kita balut kan. betul. Betul. Dia akan pecah juga. Alright. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Amar kerana nak sudi meluangkan masa bersama kita orang, share sedikit knowledge kan. Tak kisahlah walaupun bagi Amar rasa macam saya bukan serious printer ke apa, tapi bagi saya amat menghargai benda ni pasal dah macam sama hari ni saya dah dapat dah ilmu lain kan, dah dapat juga share kepada rakan-rakan kat luar sana kan. So untuk korang kat luar sana, kalau korang ada sebarang pendapat, sebarang cadangan, boleh je post kat laman Facebook dan YouTube kita orang, iaitu facebook.com ataupun youtube.com/kongsi talkshow. Any person yang korang nak nampak berada di sebelah saya ni atau berada di dalam set kami ni, korang bagi tahu je nama diorang, kontak macam mana apa semua, insya-Allah kita akan cuba untuk memenuhi permintaan korang tu, insya-Allah kan. Dan kalau korang rasa korang pun nak berada kat sebelah ni, suggest je lah nama sendiri apa semua kan. So kita perlukan input-input yang terbaru supaya Kongsi Talk Show ni ada pembaharuan dan ada pembangunannya. Kita cuma share apa yang sepatutnya kita orang rasa kita orang akan share. Dalam masa sama kita nak educate juga orang-orang kat luar sana terhadap beberapa kepentingan dalam industri visual kreatif Malaysia ni. So korang kena faham banyak benda. Tak semestinya macam saya sendiri sebagai seorang fotografer, saya kena tahu pasal kamera saja. So maknanya kita kena tahu banyak benda pasal benda ni melibatkan dalam satu industri. Tu pasal kalau korang perasan dalam Kongsi Talk Show sendiri kita orang panggil bermacam-macam jenis orang, macam-macam jenis player, daripada orang belakang tabir sampailah ke depan tabir. So insya-Allah kita bertemu lagi di episod akan datang dalam Kongsi Talk Show. Assalamualaikum. So fresh.